Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program e-Belajar Matematik Tingkatan 1, Bab 8, Garis dan Sudut. Bersama saya, Guru anda Cikgu Sharifah Sabariza binti Said Abdullah dari SMK Malim Melaka akan membincangkan Bab 8, Tajuk Garis dan Sudut, Standard Kandungan 8.1, Garis dan Sudut, Standard Pembelajaran 8.1.6, Membina, pertama, tembereng garis, kedua, pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis, ketiga, garis serenjang kepada suatu garis lurus, keempat, garis selari dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan, serta standard pembelajaran 8.1.7 membina sudut dan pembahagi dua sama sudut dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaannya. Baiklah, sebelum memulakan pembinaan yang akan dipelajari sebentar nanti, kita perhatikan dulu keperluan peralatan yang mesti ada dalam kemahiran ini. Yang pertama, pensil yang tajam. Kedua, pemadam yang berkesan. Ketiga, pembaris yang lut sinar. Keempat, jangka lukis, sama ada jangka lukis pensil biasa atau mechanical pencil. Serta tambahan untuk semakan sekiranya ada, iaitu protektor ataupun jangka sudut yang bergaris penuh. Persoalan pertama di sini ialah bagaimanakah anda membuat pembinaan geometri? Okey, jika dilihat yang pertama, kita nak membina tembereng garis. Jadi, apakah dia tembereng garis? Tembereng garis ialah satu bahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang yang tertentu. Maksudnya di sini nilai panjang sudah dinyatakan dalam soalan. Okey, kita lihat contoh 2. Bina tembereng garis AB dengan panjang 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Penyelesaiannya sudah ditunjukkan di sini, tetapi kita untuk memberi lebih kefahaman, kita lihat video yang akan ditunjukkan langkah-langkah pembinaannya. Okey, mula-mula kita ambil pembaris. Okey, kita lukis satu garis yang mana anggaran kita melebihi 8 cm. Okay, kemudian di hujungnya kita tandakan dengan titik A. Okey, seterusnya kita ambil jangka lukis dan ukur jarak 8 cm pada pembaris. Dengan berpusatkan pada A, bina satu lengkuk kecil pada garisan itu. Tandakan titik B dan jarak 8 cm. Semua garis pembinaan tidak perlu dipadamkan. Okey, maka terhasillah tembereng garis 8 cm. Baiklah, pembinaan yang kedua pula adalah pembinaan pembahagi dua sama serenjang, iaitu satu garis lurus yang membahagikan suatu garis lurus yang lain kepada dua bahagian yang sama panjang dan membentuk sudut 90 darjah, seperti mana gambar rajah yang dipaparkan di sini, iaitu garis AB ini merupakan pembahagi dua sama serenjang yang membahagikan garis lurus CD kepada dua bahagian yang sama panjang, dan jika dilihat dalam bulatan merah ini, dia membentuk sudut 90 darjah. Okey, kita lihat contoh 3. Bina pembahagi dua sama serenjang bagi tembereng garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, garis PQ telah diberikan, jadi kita lihat dalam video macam mana cara pembinaannya, ya. Okey. Mula-mula kita sediakan alatan-alatannya terlebih dahulu, ya. Iaitu jangka lukis, pembaris, pensel.
Okey, buka jangka lukis supaya bukaannya lebih daripada separuh PQ. Okey, ini penting ya supaya berlakunya persilangan. Kalau kita buka kecil, maka dia tidak akan bersilang di tengah-tengahnya ya. Okey, bina dua lengkok dari P, satu atas PQ dan satu di bawah PQ. Tanpa mengubah bukaan jangka lukis tadi, bina dua lengkok dari Q, satu atas PQ dan satu di bawah PQ seperti dalam video lah. Okey, lukis garis yang menyambungkan titik persilangan lengkok yang dibina tadi. Binaan yang ketiga pula ialah kita nak bina garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, nama dia garis serenjang juga, cuma diberi titik M berada di luar garisan PQ. Okey, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik M. Okey, jadi di sini kita tonton video pembinaan garis serenjang kepada garis lurus melalui titik M itu. Okey, kita ambil jangka lukis dari M. Okey, lihat ya, yang bahagian tajam tu kita letak pada M. Laraskan bukaan jangka lukis kira-kira di bawah garisan PQ. Okey. Mulakan dengan titik M dan lukiskan lengkok kecil di dua kawasan pada garisan PQ. Dengan bukaan jangka lukis yang sama panjang tadi, lukiskan dua lengkungan kecil bersilang di bawah garisan. Ambil pembaris dan lukis garis lurus yang menyambungkan M dengan titik persilangan dua lengkok tadi. Lihat contoh yang seterusnya, contoh 5. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris saja, bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik N. Okey, kita perhatikan titik N itu berada pada garisan PQ itu sendiri. Okey, mari kita saksikan cara pembinaannya melalui video ya. Okey, dengan bukaan jangka lukis yang sama bina dua lengkok pada PQ dari N. Okey, jadi hati-hati ketika melukis atau membina Okey, dua lengkok yang sama jaraknya daripada N. Bukaan tu terpulang asalkan dia kena pada garisan PQ tersebut. Okey, dari lengkok tadi, besarkan bukaan jangka lukis melebihi separuh panjang ke N, bina dua lengkok masing-masing di atas dan di bawah PQ supaya dua lengkok itu bersilang. Lukis garis yang menyambungkan N dengan dua titik persilangan yang dibina atas dan bawah tadi. Binaan yang seterusnya ialah kita nak bina garis lari. Lihat contoh 6. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Okey, lihat gambar rajah yang telah diberikan. Okey, kita tonton video pembinaannya. Baiklah, yang pertama, kita ambil jangka lukis, laraskan bukaan jangka lukis sama dengan jarak PR. Okey. Bina satu lengkok melalui R dari P. Okey, maksudnya kita tanda pada R dengan satu binaan atau lengkok Okey, kekalkan bukaan tadi. Bina satu lengkok dari Q.
Okay, maksudnya kalau P ke R tadi ke arah kanan, maka Q ke lengkuk yang seterusnya adalah kanan juga. Dengan bukaan jangka lukis yang sama jarak dengan PQ, bina satu lengkuk dari R yang bersilang dengan lengkuk yang dibina dalam langkah 2 tadi. Okey, seterusnya ambil pembaris. Lukis garis yang menyambungkan R dengan titik persilangan yang dibina dalam langkah 3. Okey, terhasillah garis selari. Okey, biasanya dia ada tulis huruf di situ tapi dalam soalan tidak dinyatakan. Okey, jangan lupa kita tandakan anak panah yang menunjukkan garis tersebut adalah garis selari. Bagi memantapkan lagi kemahiran pembinaan, kita lihat di muka surat 181, latih diri 8.1F. Di sana ada 4 soalan yang membincangkan tentang jenis-jenis pembinaan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Jadi semua boleh cuba menjawab dan pastikan anak-anak semua mengikut peraturan-peraturan pembinaan yang telah dipelajari. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 8.1.7 muka surat 181, kita akan pelajari cara membina sudut membina sudut dan juga pembahagi dua sama sudut. Okey, bagaimanakah anda membina sudut dan pembahagi dua sama sudut? Yang pertama, kita nak bina sudut 60 darjah. Okey, contohnya dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis PQ supaya sudut PQR bersamaan dengan 60 darjah. Okey, jadi kita saksikan video pembinaannya. Okey, mula-mula kita mulakan dengan titik Q. Okey, laraskan bukaan jangka lukis. Okey, dan lukiskan satu lengkungan berukuran hampir setengah bulatan. Maksudnya lengkungan tersebut mestilah terkena pada garisan QR tadi. Okay. Dengan tidak mengubah bukaan jangka lukis tadi, lukiskan satu lengkungan kecil pada lengkungan tersebut. Okey, ambil pembaris. Okey, lukiskan satu garisan lurus yang menghubungkan titik tersebut dengan titik Q. Okey, seterusnya jangan lupa tulis sudutnya iaitu sudut 60 darjah. Seterusnya pula kita nak bina pembagi dua sama sudut. Okey, jika suatu garis membahagikan suatu sudut kepada dua sudut yang sama saiz, garis itu disebut sebagai pembahagi dua sama sudut. Okey, contoh 8. Dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina pembahagi dua sama sudut bagi sudut PQR. Okey, kita lihat raja di sini PQR berjumlah 60 darjah. Jadi kita akan bina pembahagi dua sama sudutnya menjadikan garisan berada di tengah-tengah antara PQ dan QR. Okay, kita saksikan video pembinaannya. Mula-mula kita ambil jangka lukis. Okay, bina satu lengkuk panjang dari Q. Kita letak pada Q dulu. Bahagian yang tajam tu. Kemudian bukaan dia terpulang. Asalkan terkena lengkungan tersebut pada garisan QR atau QP tadi. Okey. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, tak boleh ubah bina satu lengkuk kecil antara garis PQ dan QR seperti yang ditunjukkan supaya dia bersilang di tengah-tengahnya. Okey, ambil pembaris. Okay, bina satu garis lurus antara titik Q dan lengkuk yang bersilang tadi. Tandakan sebagai S.
Okey, berasaskan kepada asas-asas pembinaan sudut tadi, kita juga boleh membina sudut lain. Dengan tepat juga melalui kaedah pembahagi dua sama sudut ni. Misalnya sudut 120 darjah, 90 darjah dan 15 darjah. Okey, untuk 120 darjah, okey, lengkungan yang berwarna biru ni kita kena lukis lebih besar lagi, lebih panjang lagi. Okey, yang mana kita bina lebih panjang supaya 60 yang pertama ni, okey, kita boleh ikuti dengan 60 yang kedua. Maksudnya 60 tambah 60 adalah 120. Jadi persilangan lengkungan yang saya bulatkan ini, kita gariskan dan tandakan sudutnya menjadi 120 darjah. Okey, bukan tulis 60 tapi kita tulis 120 darjah. Okey, untuk 90 darjah, okay, kita bina juga lengkungan 120 darjah tadi. Kemudian daripada persilangan, ini yang ke 120, yang ini yang 60. Daripada situ kita pembahagi dua sama sudut di sini. Okey, maka kita gariskanlah daripada pusat tadi kepada persilangan garisan lengkuk ini. Okey, maka itu membentuk 90 darjah. Untuk 15 darjah pula, kita bina dulu 60 darjah. Okey, di sini 60 darjah. Kemudian kita bina pembahagi dua sama sudut untuk 60 membentuk 30-30. Okey, dan daripada 30 darjah tadi, kita bina pula pembahagi dua sama sudut yang menjadikan dia berjumlah 15 darjah dan 15 darjah. Okey. Baiklah, bagi memberi kemahiran yang lebih, anda boleh lihat dalam buku teks di muka surat 183, latih diri 8.1G, iaitu membina sudut-sudut yang telah diberikan hanya menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okey, seterusnya, mahir diri 8.1 anda boleh lihat di muka surat 184. Okey, juga perlu menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja. Ingat ya, tidak perlu padam sebarang binaan kerana markah akan dinilai melalui lengkungan-lengkungan binaan tersebut. Sekian sahaja buat kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat maju jaya. Terima kasih. Jumpa lagi.